Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat daripada Merotai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker kerana diberi ruang dan peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang belanjawan tambahan pada kali ini. Datuk Speaker, setelah meneliti rang undang-undang yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan sebentar tadi, saya amat terkejut juga kerana ini adalah belanjawan tambahan yang tertinggi dalam sejarah negeri Sabah, yaitu sebanyak 1,004,195,850, 1 bilion lebih. Kalau dibandingkan dengan perbelanjaan tambahan pada tahun lepas adalah sebanyak 833,19,462. Begitu juga pada 2022. Kalau mengikut belanjawan tahun 2024, Datuk Speaker, saya ada meneliti belanjawan semalam, yaitu belanjawan tahun 2024 adalah sebanyak 6 bilion lebih. Berbanding 2023, 5.268. Kalau diikutkan, Datuk Speaker, belanjawan pada tahun 2024 ini yang dibentangkan pada bulan Disember tahun lepas adalah surplus ataupun belanjawan lebihan sebanyak 35.87 juta. Hari ini bila belanjawan tambahan diumumkan ataupun dibentangkan pada hari ini oleh Menteri Keuangan, bermakna belanjawan yang lepas ataupun perbelanjaan tahun ini mungkin menghadapi defisit sebanyak 900 lebih juta jika belanjawan ataupun hasil tahun ini tidak mencapai apa yang diinginkan ataupun tidak melebihi daripada perbelanjaan sebenar tahun 2024. Datuk Speaker, peratus belanjawan tambahan berbanding belanjawan asal meningkat 16.5% pada tahun ini, 2024. 1 bilion berbanding dengan 6 bilion tambahan, yaitu meningkat sebanyak 16.5%. Pada tahun lepas meningkat 15.81%, 2023. Yaitu pada tahun lepas 833 juta belanjawan tambahan yang diminta oleh Kementerian Keuangan ataupun Kerajaan Negeri. Datuk Speaker, saya tidak tahu macam mana untuk reaksi belanjawan tambahan pada kali ini. Sama ada saya mau rasa bergembira dengan belanjawan tambahan, ataupun saya merasa sedih dengan pengurusan keuangan kerajaan negeri. Datuk Speaker, kalau kita lihat, saya teliti satu persatu, Datuk Speaker. Satu persatu, saya tanda, Datuk Speaker, saya marking. Every pages, saya marking. Apa yang saya lihat, Datuk Speaker, kebanyakannya adalah AP54. Saya rasa yang berhormat yang ada dalam dewan ini pun mungkin ada juga mungkin tidak paham apa ini AP54. AP54 ini adalah arahan perbendaharaan bilangan 54. Ya. Ini mengenai akaun pendahuluan diri. Mananya mana-mana kementerian boleh menggunakan akaun pendahuluan ini di mana tidak termasuk dalam belanjawan yang kita telah luluskan pada sidang yang lepas, pada tahun yang lepas.
Datuk Speaker, sebagai contoh Datuk Speaker, ya, saya lihat di sini pada muka surat 18 Datuk Speaker. Perbelanjaan Sekretariat Sabah Maju Jaya 560.000. Peruntukan tambahan ini diperlukan untuk peruntukan tersedia tidak mencukupi menyelesaikan perbelanjaan di bawah AP 54. Di bawah pun sama juga perbelanjaan perbelanjaan sekretariat SMJ. Dan kalau kita teliti seluruh ini Datuk Speaker, kebanyakannya AP 54. Datuk Speaker, memang menjadi amalan mana-mana kerajaan ataupun kerajaan yang lepas, termasuk kerajaan warisan dulu pun, kita buat perbelanjaan tambahan. Tapi Datuk Speaker, dia mesti ada satu mekanisme bagaimana kita untuk memohon belanjawan tambahan. Berapa peratus daripada belanjawan yang asal? Kalau kita lihat AP 54 nih, Datuk Speaker, AP 54, arahan perbandaran bilangan 54, kita mesti lihat, mesti ada shillingnya. Saya tidak tahu. Menteri Keuangan saya rasa tahu benda ni. Pasti ada shilling untuk AP 54 ni. Saya tahu mungkin wakil-wakil rakyat lain memujilah bahawa inilah yang terbaik sebab ada lagi duit untuk kita belanja. Kita boleh belanja itu dan ini. Sebenarnya dari segi pengurusan keuangan tidak cekap. Belanjawan 2024 yang dibentangkan lepas bermakna menunjukkan tidak realistik belanjawan tersebut. Kenapa saya kata begitu? Sepatutnya kalau menurut daripada laporan Ketua Audit Negara, saya tidak tahu ahli-ahli yang berhormat ada baca atau tidak. Saya tidak tahu sama ada Kementerian Keuangan atau pegawai Kementerian Keuangan ada baca atau tidak laporan keuangan. Laporan Ketua Audit Negara. Ini 2022. 2023 belum keluar. Malahan lebih tinggi daripada 2022. Apa yang telah disyorkan oleh Ketua Audit Negara? Kerajaan negeri disyorkan mengambil langkah seperti berikut. Merancang belanjawan tahunan yang realistik dengan mengambil kira semua keperluan dan komitmen sedia ada bagi mengurangkan bayaran melalui akaun pendahuluan diri. Belanjawan bagi kumpulan amanah kerajaan dan akaun amanah juga perlu dirancang bagi mengelakkan baki defisit. Bayangkan Datuk Speaker, saya tidak tahu Kementerian Keuangan ada tengok atau tidak ni laporan audit. Ini tahun berakhir 2022. Yang mana AP 54 ini digunakan tidaklah sebegitu banyak seperti 2023 dan 2024 nih. Saya tahu mungkin di kepala kita nih, ataupun rakyat di luar, wah bangga. Belanjawan surplus 35.97. Dulu kita berbangga, oh surplus bagus. Maknanya akaun negeri ini sihat. Tetapi bila hari ini dibentangkan, terkejut pula. 1 bilion mau tambah. Dan mungkin di luar rakyat bangga juga. Adalah untuk kita belanjakan. Mungkin untuk membina apa-apa saja bentuk keperluan untuk rakyat. Tapi kalau dilihat, dalam kertas ini, yang ditulis satu persatu ini, belanjawan pembangunan cuma 200 juta saja. Datuk Speaker,
kita mesti mengambil kira apapun yang telah diutarakan ataupun disyorkan oleh laporan audit Ketua Audit Negara atau Speaker. Teguran ini perlu dipandang serius untuk memastikan bahwa pengurusan keuangan negeri dapat dilaksanakan dengan baik, Datuk Speaker. Datuk Speaker, sebelum Dewan ini bersetuju untuk meluluskan belanjawan tambahan pada kali ini sebanyak 1 bilion lebih, saya ingin Menteri Keuangan memaklumkan kepada Dewan, sebelum kita luluskan, Menteri Keuangan harus memaklumkan kepada Dewan. Pertama, apakah kaedah digunakan oleh kementerian sehingga belanjawan tambahan yang diminta mencapai 1 bilion, 16,5% daripada belanjawan asal pertambahan. Kedua, berapa peratuskah yang dibenarkan dalam garis panduan keuangan untuk pertambahan perbelanjaan setiap tahun? Ketiga, ini yang penting yang berhormat Menteri. Apakah shilling yang telah ditetapkan dalam penggunaan akaun pendahuluan diri ataupun arahan perbandaran bilangan 54? Keempat, berapakah hasil negeri sebenar berdasarkan penyata keuangan berakhir bulan Jun 2024? Kita mau tahu, cukupkah duit atau kita menggunakan reserve kan nanti keuangan? Keempat, dalam konteks belanjawan tambahan hari ini, berapa juta lebihan yang ingin dipohon kelulusan hari ini, yang saya pasti sudah bus dia ada harga shilling yang berhormat Menteri. Contoh, AP 50, 54, ataupun pendahuluan diri. Harga shilling 100 juta, tetapi kita mohon 1 bilion, berarti kita lebih 900 juta. Contoh. Yang berhormat Menteri, rakyat mungkin tidak tahu. Ahli-ahli yang berhormat pun banyak juga yang tidak tahu nih. Syukurlah saya pernah duduk di Kementerian Keuangan. Saya tahu apa yang berlaku. Datuk Speaker, saya pasti sekiranya belanjawan yang diluluskan nanti, kerajaan akan mengalami perbelanjaan defisit pada akhir tahun. Sekiranya hasil yang kita peroleh kelak, yang kita jangkakan, yang kita anggarkan, tidak mencapai apa yang kita inginkan dan kurang daripada nilai perbelanjaan yang kita akan belanjakan. Datuk Speaker, saya berharap belanjawan 2025 kelak harus mengambil kira semua aspek, semua perbelanjaan, supaya ia nampak lebih realistik. Tidak salah kita menggunakan AP 54 ini, tidak salah. Tetapi perlu mengikut terma-terma dan syarat perbendaharaan. Perlu juga kita melihat daripada SYOR Ketua Audit Negara. Saya baca every pages. Kalau saya diberi ruang waktu yang lebih panjang, Datuk Speaker, banyak saya boleh ulas. Bukan saja keuangan negeri, GLC dan sebagainya. Saya boleh ulas satu persatu. Memanglah, saya belajar accountant. Saya tahu. Every single cent saya tahu. Tapi Datuk Speaker, begitulah.
Kita tidak mau belanjawan seterusnya 2025 hanya untuk mendapatkan popularity. Maknanya inilah kerajaan yang terbaik sebab surplus. Ada lebihan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tapi at the end bulan 6, bulan 7 panggil kita datang dewan untuk luluskan satu lagi belanjawan tambahan. Siapa bersuara tuh? Mau bercakap saya bagi ruang? Tidak. Datuk Speaker, bila belanjawan tambahan semakin tahun semakin bertambah, ia menandakan ketidakcekapan pengurusan keuangan negeri oleh pihak kerajaan. Ini bukan saya cakap, Datuk Speaker. Laporan Ketua Audit Negara. Saya rasa ahli-ahli yang berhormat pun dapat nih. Ini 2022. Saya tunggu 2023. Saya rasa akan ditekankan lagi benda yang sama sebab Sila ini Gulung meningkat. yang berhormat, Ya? 1 menit. Tutup sudah? Kalau tutup sudah, Datuk Speaker, saya ingin menegaskan sekali lagi lah yang berhormat Menteri dan rakan-rakan daripada pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. Tolonglah, telitilah baik-baik saranan daripada Ketua Audit Negara. Sekian, Datuk Speaker. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Merotai.